السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita dapat bertemu untuk meneruskan pengajian kita membahaskan kitab Bidayah wa Nihayah karangan Imam Abul Fida Ismail ibn Umar ibn Kathir ad-Dimashqi al-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, yang mana kita masih lagi dalam pembahasan berkenaan dengan kisah Nabi Saleh alaihi salam bersama dengan kaumnya Thamud. Baik, jadi pada pembahasan yang sebelum ini kita dah sebut tentang nama Aqirun Naqah ataupun Qatilun Naqah, yang membunuh Naqatullah, itulah unta betina Allah Subhanahu wa taala yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan disebutkan sebelum ini penyandaran itu adalah min babi idhafati tashrif, itulah penyandaran dari sudut kemuliaan, sebagaimana disandarkan Baitullah itu kepada Allah Subhanahu wa taala, rumah Allah itu disandarkan kepada Allah, iaitulah penyandaran di tashrif, untuk pemuliaan, penghormatan. Baik, jadi disebutkan oleh Imam Ibn Kathir rahimahullah, wa kana alladhi tawalla qatlaha minhum ra'isuhum Qudar ibnu Salif ibnu Junda', iaitulah yang mengepalai pembunuhan ataupun penyembelihan unta betina tersebut, iaitulah kepala ketua mereka Qudar ibn Salif ibn Junda', wa kana ahmar azraq ashab, beliau seorang yang berkulit kemerah-merahan, dan juga kemerah-merahan azraq, yakni kebiruan, dan perang. Baik, ada juga yang mengatakan wa kana yuqal innahu waladun zaniyah, beliau dia ni Qudar ibn Salif ni, dia adalah anak zina, waladun zaniyah, waladun zaniyah, wulida ala firashi salif, yang lahir pada hasil perzinaan. Sebab tu kalau kita tengok balik disebutkan dia lahir di tempat kita kata dia dikatakan lahir di tempat tidur salif. Salif ini dikatakan bapa dia lah. Baik, dia adalah anak seorang lelaki bagi wa huwa min rajulin yuqalu lahu Subyan, ataupun Syaiban ataupun Sabyan, Saiban ataupun Sabyan. Baik, sini Sabyan, Sibyan. Baik, jadi bapa dia ni adalah seorang yang penzina lah, sebab itu dikatakan Qudar ibn Salif ni ialah waladun zaniyah. Sebab itu kalau kita tengok dalam Al-Quran, dalam surah Al-Qalam, Allah Subhanahu wa taala sebutkan berkenaan dengan antara sifat penentang para rasul, antaranya ialah mereka yang tak diketahui nasab bapa mereka. Utullim ba'da dhalika zanim, datang dalam tafsir ulama salaf, makna ditafsirkan oleh sebahagian ulama salaf, yang dimaksudkan dengan utullim ba'da dhalika zanim dalam surah Al-Qalam, ayat yang kalau kita tengok balik, utullin ba'da dhalika zanim, ayat yang ke-13, utullim ba'da dhalika zanim. Sebelum tu ayat apa? Manna'in lil khairi mu'tadin athim. Ayat tu cerita pasal apa? Allah Subhanahu wa taala larang kita wala tuti' kull halafin mahin. Jangan kamu wahai Muhammad mengikuti kehendak setiap orang yang banyak bersumpah. Halaf, yakni halaf maknanya yang banyak bersumpah.
Sifat. Ini antara sifat orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, ataupun kita boleh sebut juga sifat golongan yang mendustakan para rasul. Ini sifat yang kita kata apa, yang lazim. Satu Allah kata wala tuti' kulla halafin mahin. Jangan wahai Muhammad engkau mengikuti kulladhi iktharin lil halafi bil batili. Jangan kau ikut orang yang banyak bersumpah, yang suka bersumpah dengan kebatilan. Itu maksud halaf. Mahin maknanya dhaif, yakni dan lagi hina, lagi lemah. Wala tuti' kulla halafin mahin, kata Ibn Abbas al-kadzdzab. Halafin mahin, yakni orang yang Al-Hasan al-Basri kata kullu miktharu fil hilfi mahinin dhaif, yang banyak bersumpah. Jadi banyak bersumpah ni, kita kata banyak bersumpah ni sendiri adalah sesuatu yang kita kata tidak baik lah. Tidak baik sebenarnya, adalah sikap yang bukanlah menunjukkan kebaikan seseorang. Apatah lagi kalau bersumpah atas dasar kebatilan. Sebab itu kita kena hati-hati. Baik, dalam ayat yang berikutnya disebutkan hammazin. Hammazin yang maknanya banyak melakukan apa? Hammaz ni maknanya ya'kulu luhumil muslimin, kata Qatadah, banyak makan daging kaum muslimin, maknanya banyak melakukan ribah. Kata Ibn Abbas al-ightiyab, yakni banyak melakukan ribah. Baik, hammazin, itulah dalam tafsir yang disebutkan lain, iaitulah hammaz ini juga, iaitu banyak mencela manusia. Masya'im binamim, banyak berjalan di atas muka bumi ini dengan melakukan adu domba. Baik, poinnya di sini saya kita nak ambil ayat yang ke-12 hingga 13. Manna'in lil khairi mu'tadin athim. Manna'in lil khairi mu'tadin athim maknanya apa? Maknanya bakhil bil mali dhanin bihi 'anil huquq, sangat bakhil dengan harta benda yang Allah Taala berikan kepadanya, daripada untuk menyampaikan hak-hak mereka yang berhak. Maksudnya kebakhilan yang menyebabkan dia menghalang hak-hak manusia yang lain. Itu maksud manna'in lil khair, ini menghalang kebaikan. Mu'tadin maknanya yang melampaui batas. Mu'tadin 'alan nas, yang melampaui batas. Athimin ay dhi ithmin bi rabbih, dhi ithmin bi rabbih, yang banyak melakukan dosa terhadap Tuhannya. Utullin ba'da dhalika zanim. Utullin maknanya, kalau kita tengok datang dalam dalam tafsir sebahagian ulama, iaitu fahishul khulqi laimud daribah, yakni mempunyai akhlak yang sangat keji. Kata sebahagian ulama, utullin ba'da dhalika zanim maknanya al-mulsaqu bil qaumi wa laysa minhum. Az-zanim ni, zanim utullin maknanya asyadid, ini sangat keras. Zanim dari penggunaan perkataan orang Arab, dia sebut zanim ni merujuk kepada satu individu atau satu orang yang dia bersama dengan kaumnya tetapi dia bukan berasal daripada kaumnya. Al-mulsiqu atau mulsiqu bil qaumi wa laysa minhum. Antaranya perkataan Hasan bin Thabit, wa anta zanimun nita fi ali hashimin kama nita khalfar rakibil qadahul fardu. Maknanya kamu kamu bersama dengan duduk bersama dengan kaum Bani Hashim, keluarga Bani Hashim, tetapi kamu bukan di kalangan mereka. Kata juga sebahagian ulama tafsir, mereka menggunakan penggunaan orang Arab, bahasa, dari sudut bahasa, penggunaan orang Arab iaitulah zanim. Yang ini dikatakan zanimun laisa ya'rifu man abuhu baghiyul zu hasabin laim. Zanimun laisa ya'rifu man abuhu baghiyul zu hasabin laim. Yakni
mereka yang orang yang tidak mengetahui tidak diketahui siapakah ayahnya. Tidak diketahui siapakah ayahnya. Sama dia tak tahu sendiri ayah dia siapa. Dan orang lain pun tak tahu ayah dia siapa. Baghiyul ibunya adalah seorang penzina. Zu hasabin laim, yang mempunyai nasab yang sangat keji. Maknanya nasab dia tak celaru, tak tahu, tak diketahui. Ini kita kata para ulama, ini antara sifat sifat kita kata penentang-penentang Rasul. Sifat penentang-penentang Rasul, iaitulah mereka yang tidak diketahui nasab mereka. Jadi secara kesimpulannya kita kata termasuk daripada tafsir ulama salaf, iaitulah golongan yang tidak diketahui nasab keturunannya. Yang tidak diketahui nasab keturunannya, iaitulah di kalangan anak zina. Tak diketahui bapaknya siapa, tak diketahui ibunya siapa, termasuk. Tapi kalau kita tengok dalam konteks pemahaman orang Arab, zanim ni lebih kepada merujuk pada orang yang tak diketahui nasab bapak dia. Maknanya tak diketahui asal usul. Jadi apa ana nak highlightkan dekat sini? Di sini kita kena hati-hati. Orang-orang kafir, mereka wallahu ta'ala alam, sama ada mereka dah kaji tentang Al-Quran, yakni di kalangan orientalis barat, ataupun di kalangan mereka yang memusuhi Islam, dan mereka dah mengkaji tentang sifat-sifat penentang para Nabi dan Rasul. Ini kita tak boleh nafikan. Kalau kita nak sebut nama-nama orientalis barat, contohnya macam Goldziher dan sebagainya, yang belajar di Al-Azhar, Goldziher, kemudian mampu menguasai bahasa Arab dan menguasai Al-Quran, tafsiran, hadis-hadis Nabi SAW, mereka membaca, merujuk. Dan demikian juga musuh-musuh Islam, mereka tahu tabiat dan juga ciri-ciri penentang Rasul ini dengan spesifik, mereka kaji. Dan berbetulan pula dengan sifat, kita kata al-fahishah, iaitulah perkara yang keji itu, memang akan saling melazimi, saling mendorong antara satu sama lain. Dan kita boleh lihat hari ini bagaimana gerakan-gerakan yang cuba untuk merosakkan nasab keturunan, yang mana Islam datang untuk menjaga, termasuk daripada maqasid syariah, tujuan syariat ini diturunkan adalah untuk menjaga keturunan. Hifzun an-nasab, hifzul ir, menjaga maruah, menjaga kehormatan, menjaga nasab keturunan. Dan sebab itulah Islam datang mensyariatkan perkahwinan, supaya nasab keturunan itu terpelihara dan supaya tidak berlaku kecelaruan di dalam sistem masyarakat, dalam sistem kekeluargaan. Dan inilah kita dapat lihat, kalau siapa yang melihat pendedahan yang dilakukan oleh pengkaji-pengkaji, khususnya pada zaman kita hari ini, zaman yang kita kata normalisasi kejahatan, normalisasi maksiat dan kemungkaran itu sangat-sangat dilakukan dengan penuh tersusun dan juga penuh, kita kata penuh muslihat, tipu daya, dan juga disebarkan dengan giat sekali. Bagi contoh yang mudah, di mana ada seorang pengkaji yang mengkaji tentang filem-filem dan musalsalat ataupun drama series yang dikeluarkan oleh pihak barat, khususnya orang-orang kafir, di mana tema yang diangkat kebanyakan industri ataupun kebanyakan pemain industri di kalangan
kufar ini di kalangan orang barat adalah antaranya iaitulah menyeru kepada kecelaruan keturunan. Kecelaruan keturunan. Dikaji oleh para pengkaji hari ini, mereka mengeluarkan satu kesimpulan. Macam contohnya mereka sebut 95% atau bahkan lebih, 99, boleh dikatakan hampir 90% filem-filem yang ada pada hari ini menyeru kepada keruntuhan akhlak, menyeru kepada, kita katakan, keruntuhan akidah, menyeru kepada keruntuhan, kita kata apa, antaranya lagi untuk meruntuhkan sistem kekeluargaan. Macam contohnya, macam ada seorang pengkaji ini, dia buat kajian tentang filem-filem yang ada di dalam salah satu laman penstriman filem yang popular. Dan dia buat kajian daripada puluhan filem yang dia kaji, dia tengok, data, dia susun data, dia analisis, antaranya dibahagikan antaranya, contohnya macam berapa ada masyhad seorang anak menengking ibunya. So dia catat berapa ada scene ataupun berapa banyak babak seorang anak menengking seorang ibu atau seorang ayah. Anak menengking ibu ataupun ayah. Ataupun anak meninggikan suara pada ibu dengan ayah. Dibuat. Dan dia dapati, sangat mengejutkan bila dia dapati, boleh dikatakan semua filem-filem yang ada atau drama-drama series yang ada menunjukkan babak yakni masalah yang berlaku antara anak dengan ayah, anak dengan ibu, boleh dikatakan sangat banyak. 90%. Itu belum lagi dibahas, disebutkan, dimasukkan juga babak-babak yang melibatkan contohnya macam pelanggaran, iaitulah babak-babak yang kita kata yang ibahiyah, yakni yang melampaui batas. Maknanya sangat banyak. Dan antaranya lagi adalah yang lebih mengejutkan adalah babak ataupun tema yang diangkat pada sebahagian filem ataupun drama series yang dikeluarkan dalam tahun 2017 ke atas ataupun 2010 ke atas. Termasuklah yang terakhir 2019. Anda tak mau sebut nama-nama drama apa tu, semua anda nak sebut tentang hasil kajian. Lebih mengejutkan lagi yang pada drama-drama yang tahun 2000 ataupun filem ataupun drama series yang 2018, 2019 ke atas ni, yang menggunakan tema yang kita kata yang menunjukkan antaranya berlakunya kiamat dan sebagainya, apa yang mereka namakan sebagai apocalypse ataupun apocalypse. Tema yang diangkat itu adalah tema yang menunjukkan kononnya akan berlakunya bencana yang besar terhadap dunia dan sebagainya. Dalam masa yang sama, tema-tema pelanggaran seperti mengajak kepada hubungan yang terlarang, hubungan sumbang mahram. Tema yang mengajak kepada menyeru kepada kecelaruan keturunan. Ini yang anda nak highlightkan. Maknanya bila mereka buat filem-filem ni, drama-drama ini, mereka nak menyeru kepada kecelaruan nasab keturunan. Dan ini sebenarnya kita sebagai seorang Muslim, kita tak perlu terkejut. Kerana apa? Al-Quran dah bagi tahu. Al-utullim ba'da dhalika zanim. Yakni golongan yang menentang Nabi dan Rasul, mereka adalah golongan yang tak diketahui nasab. Maknanya, kita kena faham apa maknanya. Maknanya di sini, seruan
golongan-golongan musuh Islam pada hari ini, mereka nak menyeru supaya dirosakkan sistem kekeluargaan ini, sistem kita kata masyarakat, khususnya sistem kekeluargaan, khususnya lebih spesifik lagi mereka nak merosakkan keturunan. Sebab itu ada, tak salah Hana, ada satu yang dikaji, satu musalsalat ini, drama series ini, dia mengetengahkan isu berkenaan dengan kecelaruan asal usul. So datang isu berkenaan dengan mereka, dia sebenarnya datang dari falsafah yang lama jugalah. Isu berkenaan dengan contoh macam mana datang dulu, telur ayam ke ayam, kan? So dia expand kan, dia datangkan dalam bentuk sekarang ni ada keluarga, siapa yang datang dulu, mak kamu ke kamu? Tengok, dia bagi pening. Padahal benda tu tak perlu kita pening pun, sudah tentulah mak kita datang dulu. Macam mana boleh kita datang, kemudian kita datang dulu sebelum mak kita, sebelum ayah kita? Itu tak boleh diterima oleh mana-mana orang yang ada akal yang sejahtera. Tetapi tengok macam mana orang-orang kafir, macam mana orang-orang yang menggunakan medium-medium yang rosak ini, mereka memasukkan doktrin-doktrin yang halus tanpa disedari. Sebab itu kalau kita tengok balik di tanah Arab, kita sangat pujilah sebahagian di kalangan pengkaji-pengkaji ni, mereka sanggup untuk masuk ke dalam, maksudnya melihat dan mengkaji tentang filem-filem ni dengan spesifik supaya mereka ada hujah untuk menolak segala dakwaan-dakwaan yang ada dalam filem dan yang telah menjadi, kita kata, budaya bagi anak-anak muda sekarang. Anak-anak muda sekarang ni dia suka tengok je filem, drama dan sebagainya, tapi dia tak pernah tahu apa sebenarnya tujuan. Yang ni yang kita takut. Akhir sekali dia anggap benda tu seronok-seronok, tapi akhir sekali dia boleh termakan dengan doktrin-doktrin yang sesat, lebih-lebih doktrin ilhad, doktrin kekufuran yang sangat banyak. Dan itu bukan di sini tempatnya kita nak bahas kan. Mungkin kita boleh buat kuliah yang khusus berkenaan dengan isu ini. Tapi anda nak bagi tahu di sini, Al-Quran dah bagi tahu antara sifat penentang para nabi dan rasul, mereka yang tak diketahui nasab keturunannya, iaitulah mereka yang rosak nasab keturunannya. Dan sebab itulah orang-orang yang datang kemudian ini di kalangan penentang para rasul juga, mereka nak mentahqiq matlamat utama untuk merosakkan keturunan. Sebab itu disebarkan LGBT, disebarkan seks bebas, disebarkan kita kata hubungan-hubungan yang terlarang, hubungan sumbang mahram dan sebagainya. Ini kita takut, yang ni paling kita takut sekali bila disebarkan dalam bentuk yang kita kata atas nama kebebasan, atas nama seni, atas nama kita kata filem, maka ini masuk dalam pemikiran anak-anak muda kita hari ini. Sebab itulah boleh kita katakan sangat-sangat bahaya situasi anak-anak muda kita sekarang ini jika mereka tidak dididik dan dibimbing dengan ilmu agama yang sahih. Kita hari ini, kita tengok anak-anak muda hari ini lebih suka melihat kita kata filem dan juga drama-drama ini, dan mereka beranggapan itu adalah perkara yang normal. Melihat maksiat, melihat babak-babak yang kita kata yang jijik, melihat perkara-perkara yang maksiat, perkara-perkara yang menentang Allah dan Rasul, perkara-perkara kekufuran dianggap sebagai satu perkara yang normal. Yang ni kita tak mau. Yang ni kita kata kalau anak-anak muda kita, syabab-syabab kita ini tidak dibentengi dengan ilmu akidah yang sahih, tidak dibentengi dengan ilmu agama yang benar, kita risau dan kita bimbang. 10 tahun akan datang, 20 tahun akan datang, dan ini kita dah lihat kesan daripada 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu, bagaimana budaya-budaya barat itu mudah tersebar dalam kalangan masyarakat Islam itu sendiri. Wallahu musta'an wa alaihi at-tuklan. Sebab itulah kita sedih bila ada seruan untuk kembali kepada jati diri seorang Muslim dipelekehkan oleh orang Islam sendiri. Bila orang ajak
orang Islam supaya mempraktikkan hidup Islam ini, mempraktikkan Islam dalam kehidupan mereka, kehidupan seharian mereka, maka datanglah suara-suara sumbang di kalangan orang Islam sendiri yang mengatakan ini adalah sesuatu yang tidak bertepatan dengan kehendak zaman dan macam-macam lagi kita dengar. Yang ini kita kata sangat sedihlah bila datang kepada orang Islam. Sebab apa dah jadi sebati dengan orang Islam sendiri. Wallahul musta'an. Baik. Jadi ini yang kita kena takut. Kita takut zaman sekarang ini memang fitnah telah masuk ke dalam rumah-rumah kita melalui peranti-peranti. Sebab itu bagaimana? Bukan masalahnya kita nak bukan isunya sekarang ni kita nak buang, kita disuruhkan buang peranti-peranti kita ataupun cut internet, jangan masuk, bukan. Dah tak boleh. Cuma isunya sekarang ni bagaimana kita nak membentengi diri kita, keluarga kita, khususnya anak-anak muda kita daripada elemen-elemen keburukan, kejahatan, kekejian yang disebarkan oleh musuh-musuh Islam tanpa kita sedari. Baik, balik pada kisah Nabi Saleh alaihi salam. Baik. Jadi itu berkenaan dengan kita kata peribadi Qudar ibnu Salif ini, Ibnu Junda', ini kita kata dia tidak diketahui nasab keturunannya, dan dikatakan anak zina. Sebab tu datang dalam tafsir sebahagian ulama salaf, utullim ba'da dzalika zani, maknanya anak zina. Sebab itu kita kena faham, ya, kita katakan anak zina itu dia tidak berdosa disebabkan dia lahir dalam keadaan tersebut. Kita tak kata, kita kena faham, kita kena bezakan. Ada orang dia kata, ustaz, bila ustaz cakap macam ni, ustaz seakan-akan nak membebankan atas anak yang lahir di luar nikah itu sebagai berdosa. Tak, siapa kata? Kita tak meletakkan hukum. Maknanya kita kena faham, bila kita sebut tentang ayat berkenaan dengan ulama salaf mentafsirkan utullim ba'da dzalika zani ini sebagai penentang rasul yang sifat mereka ni secara umumnya mereka adalah orang yang tak diketahui nasab keturunan, maknanya mereka anak zina. Jadi kita kena faham, bila kita sebut macam tu, kita bukannya kita lagi meringankan maksiat. Betul tak? Orang hari ni bila dia sebut sebab dah jadi normal. Entahlah, apa susahnya anak luar nikah ni hantar dekat tempat sekian-sekian. Okey. Okey, yang penting kita nak memperjuangkan hak mereka. Okey tak? Ya, silakan perjuangkan. Silakan jaga kebajikan mereka. Kita tak kata tak boleh, dan kita juga tak beranggapan anak yang lahir dari keadaan luar nikah ini sebagai anak yang menanggung dosa ibu bapanya. Tak. Quran dan sunnah tak mengakui hal tersebut. Seseorang dia tak memikul dosa orang lain, tetapi kita kena faham maksiat tetap maksiat, zina tetap zina. Nampak? Kita tak boleh disebabkan oleh sebahagian masyarakat kita terjebak lalu kita meringankan benda tersebut. Tak boleh. Kita beranggapan ini benda ni dah susah nak elak, jadi kita kata tak apalah, yang penting sebelum kamu buat hubungan itu kamu cegah, kamu pakai kondom. Tengok ini yang datang. So dia datang kita kata nak meringankan maksiat. Ini kita tak boleh setuju. Tak apalah, yang penting kamu buat perlakuan tu jangan sampai tahap kamu buang anak kamu. Kalau kamu dah buat, dia seakan-akan macam menggalakkan tau. Sama macam orang kata buat zina tapi pakai kondom. Jadi dia menggalakkan zina mana? Salah. Ini salah. Maksud pendekatan yang sangat salah. Bertentangan. Itu menyebabkan orang menjadi beranggapan zina ni sebagai ringan. Sedangkan itulah sebenarnya pintu yang membuka penyebaran perkara yang keji tersebut. Itulah pintu dia. Bila kita ringankan. Sedangkan Quran datang, Allah kata apa? Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Jangan kamu dekati zina. Allah Taala kata wala taqrabuz zina. Jangan kamu dekati zina. Innahu kana fahishatan. Allah kata dia perkara yang keji. Wa sa'a sabila. Jalan yang buruk.
Sebab itu kita tengok normalisasi yang berlaku dalam masyarakat ini sangat-sangat menggerunkan bila kita lihat kajian-kajian yang menunjukkan kepada kita orang beranggapan bahawasanya perbuatan zina ini adalah sesuatu yang kita kata dah dianggap seperti ringan. Dan ini kita kena bimbang. Kita kena bimbang. Tetapi kita sedih lagi apabila perkara yang halal pula dianggap sebagai berat ataupun sebagai kita kata perkara yang tidak baik. Inilah kita katakan kerosakan yang berlaku. Bila pernikahan pula dianggap seperti perkara yang tidak baik ataupun dinampak seperti sesuatu yang boleh menimbulkan masalah dan sebagainya. Wallahu musta'an. Ini adalah salah satu cara bagaimana normalisasi maksiat itu berlaku dalam masyarakat. Mereka begitulah maksudnya resam. Mereka akan tukarkan kebaikan itu menjadi kebatilan dan kebatilan itu menjadi kebaikan. Allahu musta'an. Baik. Jadi kita kena faham itulah kita kata yang kita perlu bimbang bila kita sebut tentang kita kata sifat penentang Rasul itu, dan itu adalah perkara yang hak, perkara yang hak memang. Kita dapat lihat bagaimana akhir sekali daripada kerosakan akhlak, kerosakan sistem dan kekeluargaan itu akan menyebabkan menjadi punca bagi seluruh kerosakan yang berlaku dalam masyarakat. Sebab tu kalau kita tengok bagaimana bila rosaknya keluarga, bila rosaknya sistem kekeluargaan dalam sebuah keluarga itu rosak, maka akan rosaklah juga dalam masyarakat itu. Sebab itu kenapa perlu ditekankan penjagaan dan juga perlindungan dalam sesebuah keluarga itu berdasarkan apa yang telah ditetapkan oleh syariat. Sebab itu kita kena hati-hati. Baik. Kemudian kata Imam Ibn Katsir rahimahullah, wa zakara Ibn Jarir wa ghairuhu min ulama'il mufassirin anna imra'atayn min Thamud ismu ihdahuma Saduq ibnatul Haya ibn Zuhair ibn al-Mukhtar wa kanat ذات حسب ومال كانت تحت رجل ممن أسلم ففارقته فدعت ابن عم لها يقال له مسرع ابن مهرج أو مهراج ابن المحيا وعرضت عليه نفسها إن هو عقر الناقة واسم الأخرى عنيزة بنت غنيم ابن مجلس وتكنى عثمان وكان عجوزا كافرة لها بنات من زوجها ذؤاب ابن عمرو أحد الرؤساء فعرضت بناتها الأربع على قدار بن سالف إن هو عقر الناقة فله أي بناتها شاء فانتدب هذان الشابان لعقرها وسعوا في قومهم بذلك فاستجاب لهم 7 آخرون فصاروا 9 وهم المذكورون في قوله تعالى وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. Dan ini juga satu poin yang sangat penting, satu titik yang sangat penting, iaitulah berkenaan dengan apa riwayat yang disebutkan oleh Ibn Jarir At-Tabari rahimahullah berkenaan dengan apa, dan juga sebahagian ulama tafsir yang lain, bahawasanya ada 2 orang wanita daripada kalangan kaum Thamud ini, salah seorangnya bernama Saduq bintu Al-Mihya ibn Zuhair ibn Al-Mukhtar, yang dia adalah seorang wanita yang memiliki kedudukan dan harta benda yang sangat banyak. Dan sebelumnya dia adalah isteri daripada seorang lelaki yang beriman, kepada Nabi Saleh. Kemudian dia menceraikannya. Perempuan ini, yakni Saduq binti Al-Mihya ini, dia memanggil anak saudaranya yang bernama Misra' bin Mihraj bin Al-Mihya, dan dia mengatakan bahawa dia akan menyerahkan dirinya kepada sesiapa ataupun sesiapa yang mahu membunuh unta betina tersebut. So nampak tengok. So kalau kita tengok tafsir daripada perincian daripada kisah sebelum berlakunya pembunuhan unta betina tu, dia ada latar belakang kisahnya. Kisahnya bermula daripada seorang wanita yang mempunyai
kedudukan, yang kaya, yang pada awalnya dia dinikahi oleh seorang lelaki yang baik, seorang lelaki yang beriman kepada Nabi Saleh, yang kemudian yang beriman kepada Nabi Saleh, kemudian diceraikan disebabkan dia beriman dengan Nabi Saleh. Baik. Maknanya perempuan tu ceraikan. Ataupun boleh kita katakan lelaki yang beriman dengan Nabi Saleh tu ceraikan. Dia boleh dua-dua. Sebab orang Arab ni zaman jahiliah, orang Arab zaman jahiliah, kalau zaman jahiliah pun ada kita kata perempuan ni diberikan hak untuk talak. Bukan macam zaman Islam kan. Diberikan hak. Zaman sebelum jahiliah, maknanya zaman Nabi kaum Samud ni apatah lagi, mestilah boleh berlaku juga kan. Tak mustahil benda tu berlaku. Baik, nak bagi tahu di sini bila bercerai, maka Saduq bintu Al-Mihya ni, wanita yang kaya raya ni, dia panggil anak saudaranya yang bernama Misra' bin Mahwath. Dan dia mengatakan kepada anak saudaranya, bila ada orang yang nak membunuh unta betina tersebut, dia akan menyerahkan dirinya kepada orang tersebut. Subhanallah. Tengok dahsyat. Dahsyatnya kita kata kekufuran. Sehingga apa? Sehingga dia boleh menyebabkan, mendorong seseorang untuk sanggup melakukan apa sahaja demi untuk memuaskan hawa nafsu dia. So maknanya dia dah, kita kata kekufuran tu dah jadi sebati sampai tahap dia sanggup untuk menyerahkan dirinya kepada sesiapa sahaja yang sanggup untuk membunuh unta betina Allah. So maknanya di sini perempuan ni memang dia kufur lah, dia kafirah. So tahap kekufuran dia tu tahap sampai dia sanggup untuk menawarkan diri dia kepada sesiapa sahaja yang sanggup untuk membunuh unta betina Saleh alaihissalam. Kemudian kata Ibnu Jarir At-Tabari, wanita kedua pula yang terlibat dalam konspirasi ini iaitulah Unaizah bintu Ghuraim ibnu Mijlas ataupun Majlas, yang juga diberikan gelaran dia sebagai Ummu Uthman. Dia ni seorang wanita yang tua dan kafir. Dia memiliki beberapa orang anak perempuan, banat, daripada suami. Pada suaminya yang bernama Zu'aib bintu Amr, di kalangan seorang pemimpin kaum Samud. Ingat Unaidah bintu Ghunaim dengan Saduq bintu Al-Mihya, dua orang perempuan ni. Unaizah ni, Saduq tadi dia tawarkan diri dia. Unaizah ni dia ada beberapa anak perempuan dan dia tawarkan anak perempuan dia ni. Tengok. Dia kata dia sanggup menyerahkan semua anak perempuannya itu pada sesiapa sahaja yang sanggup untuk membunuh naqatullah, unta betina Allah. Dan ketika itu bangkit Qidar Ibn Salif, dialah yang apa? Yang pertama sekali yang menyahut. Yang dia, sebab kalau kita tengok base pada riwayat Ibn Jarir ni, maknanya Qidar Ibn Salif yang bunuh unta betina Allah ini, unta betina Nabi Saleh alaihissalam, maknanya yang mendorong dia untuk membunuh ni, selain daripada sikap kekufurannya, taksubnya, fanatiknya, dia juga didorong oleh hawa nafsu, didorong oleh kita kata apa? Tawaran. Iaitulah anak perempuan yang ditawarkan oleh Unaizah bintu Ghuraim. Maknanya Unaizah bintu Ghuraim ni, dia kata dekat Qidar ibn Salif, dia kata, kalau kamu bunuh, in aqaran naqah fakhtar ma syi'ta min banati. Itu maknanya. Kalau kamu bunuh, kamu sembelih, kamu bunuh unta betina Saleh tu, yang kami tak puas hati dengan Saleh dan unta betina dia tu, fakhtar, maka kamu boleh pilih daripada anak-anak perempuan aku yang mana kamu suka. Tengok. Baik. Sebab itu kata Imam Ibn Jarir At-Tabari lagi, ataupun Ibn Katsir rahimahullah, dia katakan lagi, falahu ay banatiha sya'a fanturiba hadzani syabani li'aqriha, maka dua orang pemuda
Iaitulah yang pertama apa dia Misra' bin Mahraj, yakni anak saudara kepada apa dia Saduq bintu Mihya tadi. Dan yang kedua Qidar ibn Salif ibn Junda'. Ini jugalah dua orang pemuda inilah yang menerima tawaran untuk menyembelih unta betina Allah. Maka mereka berdua pun mencari mana lagi orang-orang yang di kalangan kaum Samud itu yang dapat membantu apa dia konspirasi mereka itu. Iaitulah kemudian ada 7 orang lagi di kalangan pemuda daripada kaum Samud yang juga menerima ajakan daripada 2 orang pemuda, iaitu yang bernama Qidar bin Salif dan juga Masra' atau Misra' bin Mahraj Ibn al-Mihya, yang mereka berdua ini adalah kepala bagi konspirasi tersebut. Iaitu sebab itulah kata Imam Ibn Katsir rahimahullah, maka daripada 7, maknanya start daripada 2 orang ini yang mendapat tawaran perempuan dan anak perempuan. Perempuan yang kaya raya dan anak perempuan yang cantik, mana-mana saja mereka boleh pilih, maka mereka dua inilah yang menyeru pula siapa lagi yang nak membantu mereka untuk menjalankan operasi untuk membunuh unta betina Allah yang telah dilarang oleh Nabi Saleh alaihi salam untuk mereka menyentuhnya. Wala tamassuha bisu'in, jangan kamu sentuhnya dengan sesuatu yang buruk. Tetapi mereka tidak mendengar. 7 orang datang menerima ajakan Qidar bin Salif dan juga Misra' ibn Mihraj ibn Mihya. Sebab itulah jumlah mereka menjadi 9 orang, dan itulah yang dimaksudkan dalam Al-Quran dalam surah An-Naml. Allah Ta'ala berfirman, wa kana fil madinati 9 rahtin yufsiduna fil ardi wa la yuslihun. Sebab itu tafsir bagi ayat. Dan adalah di kota itu, iaitulah di apa dia kita kata Al-Hijr, itu ada 9 orang lelaki, 9 orang pemuda atau 9 orang lelaki yang melakukan kerosakan di muka bumi dan mereka tidak melakukan perbaikan. Itulah merujuk kepada Qidar bin Salif, Masra' atau Misra' bin Mihraj Ibn Mihya, dan juga 7 orang lelaki lagi di kalangan kaum Samud. Yang mana 9 orang. Ini Al-Quran sendiri sebut 9 orang yang kita kata yang terlibat secara langsung dalam pembunuhan naqatullah, unta betina Allah. Baik, kemudian kalau kita lihat balik dalam Bidayah wa Nihayah dan kitab ini, Ibn Katsir kata wasa'u fi baqiyatil qabilah, dan mereka yang 9 orang ini berusaha untuk mengajak dan memujuk saki-baki daripada kabilah. Maknanya dikatakan juga dalam sebahagian riwayat 9 orang ini juga mewakili 9 orang suku, 9 orang apa dia kita kata suku kabilah. Dan mereka mengajak dan apa dia memberikan motivasi kepada kabilah-kabilah yang berbaki untuk menyertai mereka. Wa hassanu lahum aqraha, dan mereka menampakkan perbuatan untuk membunuh unta betina itu adalah sesuatu yang baik, sesuatu yang memberi maslahat. Mereka datangkan syubhat lah, mereka datangkan kita kata apa? Maksudnya mereka kata kalau kita tak bunuh unta betina ni, selagi itulah dia akan memberikan kemudaratan pada ekonomi kita. Itu contoh. Karena dia makan daripada, dia minum daripada apa dia telaga-telaga kita, dan dia mengurangkan apa dia minuman bagi binatang-binatang ternakan kita yang lain. So unta betina ni bagi mereka adalah masalah besar. Sebab itu mereka isytiharkan mereka nak membunuh unta betina Allah Subhanahu wa taala ini. Fa ajabuhum ila zalika. Kemudian semua kabilah menyahut seruan tersebut. Wa tawa'uhum fi zalika. Mereka apa? Taat, dan mereka turut sama, menyokong dan memberikan sokongan dalam hal tersebut. Fantalaqu yarsuduna an-naqah, lalu bergeraklah beberapa orang di kalangan mereka tersebut mengintip dan keadaan unta betina tersebut. Falamma sadarat min wirdiha kaman laha masra'un faramaha bisahmin fantadama 'azma saqiha
وجاء النساء يزمرن القبيلة في قتلها وحسرن عن وجوههن ترغيبا لهم في ذلك فابتدرهم قدار بن سالف أو قدار بن سالف. Kalau kita tengok tadi sama ada dibaca Qidar ataupun Qudar, Qudar ibn Salif ataupun Qidar ibn Salif, duduk tak ada masalah sebab dia nama je kan, nama pun nama orang yang apa ni. Tapi yang tengok, kalau kita tengok dalam bidayah ni, yang dalam nuskhah ni disebut diletakkan dengan dhammah Qudar, Qudar ibn Salif. Baik. فشد عليها بالسيف فكشف عن عرقوبها فخرت ساقطة إلى الأرض ورغت رغاة واحدة عظيمة تحذر ولدها ثم طعن في لبتها فنحرها وانطلق سقبها وهو فصيلها فصعيد جبلا منيعا ورغا ثلاثة. Baik. Kemudian apabila ketika mereka dah keluar daripada tempat tersebut, itu untuk menuju ke tempat unta betina, unta betina yang mereka nak sembelih atau nak bunuh tersebut, maka mereka pun melalui di tempat Masra'. Maka dia pun Misra' yang pertama tadi, dia pun membidikkan anak panahnya tepat mengenai tulang betis sak, yakni kita kata betis unta tersebut. Sebab kita kena faham macam mana nak unta ni dia tak boleh nak bunuh macam tu kan. Maksudnya dia kena jatuhkan dulu kaki dia kan, baru dia orang boleh sembelih. Ataupun dia orang guna pedang untuk cucuk, macam kita tengok sembelih unta kan, dia beza. Dia beza, kena sama ada dia cucuk terus dekat urat tu, dekat leher dia kan, urat dia tu, dalam keadaan dia berdiri. Tapi jarang orang bila sembelih unta ni, orang Arab dia jaranglah dia nak potong kaki tu, ataupun dia nak bagi jatuhkan kaki dulu macam kita buat kat lembu. Sebab pedang tu sendiri dah tajam, dia boleh kita kata dia beza dengan sembelih cara kita kata lembu ataupun kambing dan sebagainya kan. Maknanya kerana unta ni dia besar kan, dia tengkuk dia pun panjang. Sebab itu kalau kita tengok kebanyakan yang digunakan untuk sembelih unta ni, maknanya digunakan pedang yang tajam, yang panjang juga. Tetapi kalau kita tengok apa yang dilakukan oleh kaum Samud ini, mereka pertama sekali Misra' ni dia bidikkan anak panah tepat mengenai tulang betis unta tersebut, lalu sampailah unta tersebut jatuhlah. Maksudnya tujuannya untuk menjatuhkan unta tersebut. Dalam pada masa yang sama, orang-orang wanita, perempuan-perempuan daripada kaum Samud tadi juga datang memberi semangat, subhanallah, bagi semangat untuk orang-orang yang duk bidik panah dan juga nak bunuh unta betina Nabi Saleh AS. Dan ada yang para wanita ini yang membuka penutup wajah mereka untuk memberikan motivasi dan galakan kepada orang-orang yang nak melakukan operasi tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Ini menunjukkan kepada kita, menutup muka ni, perempuan waktu zaman tu pun dah menutup muka ni memang dah jadi kebiasaan. Mereka nak bagi semangat dekat orang-orang lelaki yang nak buat benda yang terkutuk tersebut, mereka buka wajah mereka. Sebab itu Qidar bin Salif, dialah yang kita kata yang mendahului mereka. Iaitulah untuk membunuh unta betina. Sebab itu kalau kita tengok, dialah yang menghunuskan pedang ke arah unta tersebut, lalu berhasil untuk memutuskan urat yang pertama sekali, urat dia di bahagian bawah, yang ni di bahagian tumit unta tersebut, sehingga jatuh dulu ke tanah. Dan kemudian unta betina Allah itu pun jatuh tersungkur dan mengeluarkan suara. Sebab itu dikata sini fagharat saqitatan ila raghatan wahidah. Raga ni maknanya iaitulah ragat saut suwitat wa dajjat, wa ragha sautul ibil, ni suara unta. Siapa pernah tengok unta menjerit? Unta menjerit ni dia gerun sikit. Kalau kita dengar unta menjerit ni, dia gerun sikit. Dia macam dia macam bunyi apa kalau kita nak kata suara unta ni. Jangan check boleh. Dipanggil raga kan, raga.
Siapa yang boleh je Google kan, apa dia YouTube tu, cari type je ragat al-ibil, ataupun sautul ibil ke, suara ibil ke, sound camel sound, boleh cari sendirilah, boleh cari kitab ini. Ragat apa? Kita kata ragat ragatan wahidatan azimatan tuhadzir waladaha. So, unta betina tadi pun keluarkan suara unta yang keras dengan ragatan wahidatan azimatan, yakni suara yang sangat keras, memberi peringatan kepada anaknya. Kerana unta betina tadi ada anak. Kemudian mereka tidak menghiraukan jeritan ataupun dia unta tersebut. Qadir ataupun Qudar ibn Salif tadi, dia pun terus melukakan leher unta tersebut. Dilukakan dulu, diseksa dulu, kemudian baru disembelih. Itu cara yang sangat dahsyat. Sedangkan anak unta betina tersebut berhasil untuk melarikan diri, menaiki gunung, dan dikatakan dia telah mengeluarkan suara sebanyak 3 kali. Fasa'ida jabalan mani'an waragan thalathan. Dia naik ke atas bukit yang solid, waraga thalathan, dan dikatakan dia hilang. Satu, kalau kita tengok riwayat Abdul Razzaq, Abdul Razzaq riwayatkan, warawa Abdul Razzaq an Ma'mar amman sami'a al-Hasan annahu qala ya rabbi aina ummi thumma dakhala fi sakhratin faghaba fiha. Dikatakan unta tu, maknanya anak unta tadi tu, dia dalam riwayat yang disebutkan oleh Imam Ibn Katsir, ragatan wahidah wa raga thalathan, yakni fasiluha, ni anak betina tu, fasil ni kita kata apa? Fasil ni iaitulah Ibnu Naqah, anak unta betina. Dia naik atas bukit, dia lari, sempat lari. Mak dia ni, maksudnya mak dia jerit dengan kuat supaya anak dia tu lari. Dan kita tak tahulah bahasa dia kan, kita tak tahu, kerana unta tu dia bercakap lah, maknanya dia cakap kat anak dia, jerit pada anak dia, memberi peringatan kepada anak dia supaya lari. Dan mereka tak sempat nak kejar anak unta betina tersebut. Anak unta betina tu naik ke atas bukit, jabalan mani'an, bukit yang kita kata yang solid, yang keras, yang kukuh, maknanya tak ada ruang-ruang yang boleh mereka nak naik. Waragha thalathan, lalu dia menjerit dengan 3 kali, sama macam suara mak dia lah, ataupun lain sikit lah, anak. Sebab itu Abdul Razzaq riwayatkan daripada Al-Hasan Al-Basri, maksudnya riwayat datang dari riwayat salaf, riwayat Al-Hasan Al-Basri tabi'in, dia kata unta betina tu, maknanya apa maksud unta betina tu? Ya Rabb aina ummi, wahai Tuhanku, di mana ibuku? Kemudian dia terus masuk ke dalam sakhrah, masuk dalam batu. Faghaba fiha, maksudnya di kawasan bukit yang berbatu tersebut. Faghaba fiha, lalu hilang, tak tahu kat mana, tak dapat dikesan. Wa yuqal bal ittaba'uhu fa'aqaruhu aidan. Ada juga pendapat ulama yang mengatakan mereka ikut anak unta betina tu, punya yang benci dengan unta betina tersebut, mereka ikut sampai mereka dapat dan mereka sembelih juga. Ada 2 pendapat ulama salaf. Pertama, dia kata unta betina tu lari, anak unta betina tu lari, mak dia dah kena bunuh lah. Yang kedua, yang pertama tadi, mak dia dah kena bunuh, anak unta betina tu lari naik atas bukit, hilang. Dia sempat raga thalathan, sempat 3 kali mengeluarkan suaranya yang kuat, kemudian dia hilang. Itu satu pendapat. Ini pendapat Al-Hasan Al-Basri. Sebahagian lagi ulama kata balik taba'uh, bahkan ikut. Dia pergi ikut anak unta betina. Dah bunuh mak dia, dia ikut pula anak unta tu. Fa'aqaruhu aidan, dia orang bunuh juga. Sebab itu dalam Quran Allah kata apa? Fanadaw sahibahum fata'ata fa'aqar. Fakaifa kana 'adzabi wa nuzur. Fanadaw sahibahum. Maka mereka memanggil kawannya, sahabatnya. Iaitulah apa? Fanadaw sahibahum fata'ata fa'aqar. Lalu kawannya itu, sahib, yakni kawan mereka itu menangkap unta itu dan membunuhnya. Fata'ata fa'aqar. Fakaifa kana 'adzabi wa nuzur. Maka bagaimanakah mereka nak menghadapi azab yang dahsyat, azabku yang dahsyat, dan juga ancaman amaran-amaranku. Wa nuzur. Wa kaifa kana 'adzabi wa nuzur. Fanadaw sahibahum fata'ata fa'aqar.
So Allah Ta'ala sifatkan dengan sifat yang sangat dahsyat. Maknanya, kalau kita buka dalam kitab-kitab tafsir, itulah yang dibahaskan oleh ulama tafsir. Maknanya apa? Mereka sampai tahap kejar anak unta betina tersebut. Dan kalau kita baca tentang bagaimana mereka bunuh unta betina tu pun dah dahsyat. Sebab itu Allah kata apa? Fanadaw sahibahum. Mereka panggil. Suruh apa? Bunuh unta betina tu. Fata'ata fa'aqar. Lalu mereka tangkap unta betina tersebut. Fa'aqar. Faqatalah. Bunuh. Sembelih. Seksa dulu. Kita tengok dia seksa dulu. Dia tak bunuh tu. Dia tak sembelih. Dia seksa dulu. Dia masra' tadi dia panah. Kaki unta tersebut. Lutut ataupun betih unta sampai jatuh. Kemudian cederakan dulu. Kemudian mereka bunuh. Sebab itu Allah kata, فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِ وَنُذُرِ. Bagaimana mereka nak hadapi azabku dan juga amaranku yang telah aku berikan amaran melalui lisan Rasulku Salih alaihi salam. Kemudian Allah SWT, kalau kita tengok dalam surah Asy-Syams ayat 12 hingga 13, idzim ba'atha ashqaha. Ingatlah ketika mereka mengutuskan orang yang paling celaka di kalangan mereka. Idzim ba'atha ashqaha. Iaitulah apa? Qudar bin Salif. Qidari ataupun Qudar bin Salif yang kita sebutkan tadi. Idzim ba'atha ashqaha. Faqala lahum Rasulullah naqatallahi wa suqyaha. Sedangkan apa? Telah berkata kepada mereka Rasulullah, iaitulah Salih alaihi salam. Naqatallah ay uhadhdhirukum naqatallah. Aku memberikan amaran kepada kamu akan unta betina Allah. Naqatallah wa suqyaha. Yang ini maksudnya supaya kamu melazimi perintah Allah terhadap apa yang kamu perlu lakukan terhadap unta betina itu sepatutnya, dan apa yang melibatkan urusan minumannya yang telah ditetapkan apa secara catuan, yakni minuman antara kamu waktu kamu minum binatang ternakan kamu minum dan juga unta betina Allah minum. Faqala lahum Rasulullah naqatallah wa suqyaha. So Nabi Saleh dah bagi ingat, dah bagi peringatan. Kata Imam Ibn Kathir, ihzaruha, yani hati-hati, waspadalah kamu daripada melakukan sesuatu yang buruk kepada unta betina. Fakazzabuhu fa'aqaruha. Allah kata fakazzabuhu fa'aqaruha. Mereka mendustakan perintah Allah dan Rasulnya Salih alaihi salam, lalu mereka apa? Menyembelihnya. Fakazzabu fa'aqaruha. Fadamdama alaihim rabbuhum bidhanbihim fasawwaha wa la yakhafu 'uqbaha. Dahsyat kalau kita baca ayat ni, kita hadirkan kefahaman dan penceritaan para ulama tafsir dan ulama tarikh berkenaan dengan kisah ni. Kita akan, kalau kita baca ayat tentang unta, bagaimana unta, kita baca tafsir ulama bagaimana unta itu disembelih pun kita boleh menangis. Betapa dahsyatnya kekufuran kaum Samud. Sebab itu apa? Allah kata apa? Fadamdama alaihim fa'aqaruha fakazzabuhu fa'aqaruha. Mereka mendustakan Rasul, mendustakan Allah. Fa'aqaruha. Mereka membunuhnya, mereka menyembelihnya. Apa yang mereka dapat? Rahmat Allah kata pun. Fadamdama alaihim rabbuhum. Damdama. Maknanya Allah Ta'ala datangkan azab. Allah binasakan mereka. Boleh tengok dalam tafsir disebutkan apa? Fadamdama alaihim rabbuhum bidhanbihim. Kita tengok dalam tafsir kata apa? Fadamdama alaihim rabbuhum bidhanbihim. Kata apa? Kata ulama tafsir, fadamdama maknanya fakadzabuhu fa'aqaruha, kan, mereka mendustakan Saleh, mendustakan Allah, fa'aqaruha, mereka membunuhnya. Fadamdama alaihim rabbuhum ay dammara alaihim. Damdama maknanya dammara alaihim, Allah musnahkan mereka. Rabbuhum bidhanbihim, disebabkan dosa mereka, disebabkan kezaliman mereka, disebabkan kekufuran mereka.
disebabkan pendustaan mereka kepada Rasul mereka. Dan disebabkan oleh jenayah mereka yang membunuh unta betina Allah itu dengan dahsyat sekali. Itu kata Ibn Jarir At-Tabari. Dammara alaihim rabbuhum bidhanbihim dhalika wa kufrihim bih wa takdzibihim rusulahu salihan wa aqarahum naqah. Fasawwaha ay fasawwal damdamah alaihim jami'uhum falam yuflit minhum ahad. Maknanya Allah Taala musnahkan semuanya, seorang pun tak terlepas. Sesiapa sahaja yang bersubahat, sama ada secara langsung atau tak secara langsung, yang reda akan perbuatan 9 orang pemimpin dan juga orang-orang yang menyokongnya tadi, semuanya dimusnahkan. Fasawwaha, semuanya. Itu maksud fasawwaha, maknanya fasawwad damdamah alaihim jami'uhum. Allah samakan semua. Allah musnah mereka sekaligus, semua sekali yang terlibat, sama ada secara langsung atau tak secara langsung. Yang buka muka, perempuan-perempuan yang buka muka penutup mereka, bagi semangat pun musnah, walaupun dia tak secara langsung. Yang sokong tak terlibat secara langsung pun musnah. Fasawwaha, Allah kata fasawwaha. Fadamdama alaihim rabbuhum bidhanbihim fasawwaha. Wala yakhafu uqbaha. Mereka tak apa? Tak takutkan akibat. Mereka tidak takutkan akibat daripada penentangan manusia. Itulah sebabnya kenapa mereka melakukan kekufuran, mereka melakukan kezaliman, mereka membunuh unta betina Allah. Wala yakhafu uqbaha, itu puncanya. Kerana tak takut akibat. Tak takut akibat apa? Menentang perintah Allah dan Rasul. Baik. Kemudian, kalau kita tengok, Imam Ibn Kathir rahimahullah bawakan riwayat Imam Ahmad. Katanya, daripada Abdullah bin Zam'ah. Katanya, khataba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa dzakara an-naqah wa dzakara alladhi aqaraha fa qala idhin ba'atha ashqaha in ba'atha laha rajulun 'arimun 'azizun mani'un fi rahtihi mithlu Ibn Zam'ah. So Nabi sallallahu alaihi wasallam cerita dekat sahabat. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam ceritakan tentang unta betina Allah, an-naqah, naqatullah, maka Nabi SAW juga ceritakan tentang siapakah yang menyembelihnya, siapakah yang membunuhnya. Kemudian Nabi SAW bacakan ayat idzin ba'atha ashqaha. Itulah ketika mereka mengutuskan orang yang paling celaka sekali, yang kita dah bacakan riwayatnya sebelum ini berkenaan dengan orang tersebut. In ba'athaha laha rajulun 'arimun 'azizun mani'un fi rahti. Orang yang mempunyai pengaruh, iaitu seperti Ibn Zam'ah. Baik. Sebab itu dikatakan dalam Imam Ibn Kathir kata apa? Muta'in fi qaumihi. Ra'isun mani', yang mempunyai pengaruh yang sangat dahsyat, yang kuat. Dan ini kita dah baca dah. Sebelum ni kita baca riwayat berkenaan dengan Nabi SAW sebut tentang pembunuh unta betina Allah dan juga pembunuh Ali. Baik. Kemudian kita tengok dalam ayat yang berikutnya atau apa yang didatangkan berikutnya, yang ni kita dah bacakan sebelum ini, iaitulah apa? Kekufuran, kemuncak kekufuran mereka itu, mereka minta kepada Nabi Saleh alaihi salam supaya datangkan kepada mereka, i'tina bima ta'iduna in kunta minal mursalin. Datangkan kepada kami wahai Saleh azab yang kamu janjikan. Sebab itulah kata Imam Ibn Kathir, fajama'u fi kalamihim hadha baina kufrin balighin min wujuh. Iaitulah apa? Telah terhimpunlah pada perkataan mereka tadi yang minta kepada Nabi Saleh supaya datangkan azab atau datangkan apa yang dijanjikan Allah kepada mereka, iaitu berupa azab, menunjukkan kekufuran yang dah sampai pada tahap pemuncaknya. Sebab itulah mereka tak sedar mereka dah buat benda yang sangat dahsyat, bunuh unta betina yang Allah larang, yang Nabi Saleh larang. Dan kemudian mereka minta disegerakan azab. Sebab itulah apa? Mereka sebenarnya, kalau kita tengok balik, Imam Ibn Kathir kata mereka minta azab dan mereka sebenarnya memang berhak untuk dapat azab.
Ini kita boleh ambil satu kaedah yang penting. Satu kaum itu diazab disebabkan oleh dosa, disebabkan oleh pelanggaran mereka, bukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala zalim. Allah Taala dah bagi peluang untuk mereka. Allah Subhanahu Wa Taala bagi amaran, Allah Taala utuskan Saleh kepada mereka. Tetapi mereka yang memilih jalan kesesatan, mereka yang memilih jalan kekufuran, mereka yang memilih jalan penentangan, dan mereka berhak untuk diazab. Mereka yang diazab itu berhak untuk diazab kerana keadilan Allah. Kerana keadilan Allah. Sesiapa yang diselamatkan oleh Allah, maka itu disebabkan rahmat dan kasih sayang Allah. Sebab itu kalau kita tengok balik, memang mereka ini berhak untuk diazab. Kerana apa? Yang pertama sekali, Nabi Saleh dah bagi amaran. Nabi Saleh dah letakkan syarat. وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ. Dalam surah Hud ayat 64, Nabi Saleh dah kata dah, jangan kamu sentuh, jangan kamu, la tamassuha bisu, jangan sentuh. La tamassuha bisu, jangan sentuh, jangan buat benda yang buruk sikit pun. Pada unta tadi. Pada unta betina Allah, mukjizat. Fayakhudhakum azabun alim. Fayakhudhakum azabun qarib. Nescaya kamu akan ditimpa azab yang dekat. Dalam surah Syu'ara disebut azim, azab yang dahsyat, azab yang pedih, azab yang besar, berat. Dalam surah Al-A'raf 73, alim, yakni azab yang pedih. Ini pertama, sebab mereka berhak untuk diazab. Sebab Nabi Saleh dah bagi amaran. Lalu mereka tak mau ikut. Mereka berhak untuk diazab. Yang kedua, isti'jaluhum ala dhali. Yang kedua, kenapa mereka berhak untuk diazab? Kerana mereka sendiri minta disegerakan azab. Jadi dah tak ada dah apa. Tak ada dah kita kata ruang kebaikan yang ada pada mereka untuk menerima kebenaran. Tidak ada. Kerana kedua-dua perkara ini menyebabkan mereka diazab oleh Allah. Sebab itu kata Imam Ibn Kathir, wa minha annahum kadzabu rusul alladhi qad qama ad-dalil al-qati' ala nubuwwatihi wa sidqihi. Termasuklah juga sebab mereka diazab kerana mereka telah mendustakan rasul yang telah menegakkan ke atas mereka dalil yang putus yang menunjukkan kenabiannya dan kebenarannya. Wa hum ya'lamuna dzalika ilman jaziman. Sedangkan mereka tahu Saleh itu seorang yang benar. Saleh ni bawa benda yang betul. Walakin hamalahumul kufru wad dalal wal inad ala istib'adil haq. Tetapi yang mendorong mereka untuk menentang rasulnya, untuk menentang Saleh alaihi salam, utusan Allah, iaitulah kekufuran, kesesatan, penentangan, dan juga rasa mereka untuk jauh daripada kebenaran. Wa wuqu'il adzabi bihim, dan mereka minta disegerakan azab. Sebab itu Allah kata apa? Fa'aqaruha faqala tamatta'u fi darikum 3 ayyam. Dzalika wa'du ghairu makdzub. Dzalika wa'dun ghairu makdzub. Sebab itulah Nabi Saleh alaihi salam, Allah Taala rakamkan dalam surah Hud ayat 65. Bila mereka dah melakukan jenayah yang berat, mereka telah membunuh, mereka telah menyembelih unta betina yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya untuk mereka sentuh. Fa'aqaruha faqala, kata Nabi Saleh, tamatta'u fi darikum 3 ayyam. Bersenang-senanglah kamu di rumah kamu selama 3 hari. Dzalika wa'dun ghairu makdzub. Demikian itu adalah janji yang tidak didustakan. Tidak boleh didustakan. Sebab itu dikatakan, apa hikmah? Ada sebahagian ulama bila bincangkan apakah hikmah unta betina ataupun anak unta betina yang telah disembelih itu, dia lari ke atas bukit dan dia meraung 3 kali raungan. Kata ulama, dia memberi amaran kepada mereka bahawasanya 3 hari sahaja mereka akan diberikan penangguhan. Maksudnya 3 hari, lepas 3 hari itu mereka akan diazab. Itu sebahagian ulama kata kaitan. Salah tiga kali raungan anak unta betina. Allah Ta'ala alam. Itu satu taujih yang tidak ada masalah pun.
Sebab dia kita kata yang asalnya apa yang Nabi Saleh ancam mereka, tamatta'u fi darikum thalathata ayyam. Bersonok-sonoklah kamu di rumah kamu 3 hari. 3 hari je. Nampak? Kerana mereka rasa mereka bergembira dengan maksiat yang mereka buat, mereka bergembira dengan kekufuran yang mereka buat. Tamatta'u, bersenang-senanglah kamu 3 hari saja. Dzalika wa'dun ghairu makdzub. Itu janji yang tak akan didustakan. Wa dzakaru annahum lamma 'aqaru an-naqata kana awwalu man sata 'alaihim Khudar ibn Salif la'anahu Allah fa'arqabaha fasaqatat ila al-ard thumma ibtadaruha bi asyafihim yuqatti'unaha فلما عاين ذلك سقبها وهو ولدها شرد عنهم فعلى أعلى جبل هناك ورغ 3 مرار. Baik. Dan disebutkan oleh para ulama di sini bahawasanya ketika mereka telah mereka telah menyembelih unta betina tersebut. Dikatakan yang pertama sekali yang menyerang unta betina itu adalah Khudar ibn Salif atau Qidar, yang memotong di bahagian urat di bahagian tumit unta betina sampai jatuh tersungkur ke tanah unta betina. Setelah itu mereka datang berpusu-pusu datang menyerbu unta betina yang tersungkur tadi. Lalu mereka ramai-ramai mereka membawa pedang-pedang mereka dan menghunuskan pedang mereka itu. Maksudnya dia bukan setakat sembelih biasa, maknanya mereka bunuh ramai-ramai dengan keadaan yang absya'ul hal, yang paling dahsyat sekali. Maknanya kita kata macam siapa yang pernah tengok bagaimana sifat pembunuhan yang dahsyat yang dalam sejarah, kalau kita tengok contohnya macam yang digambarkan berkenaan dengan pembunuhan seorang pemimpin Rom yang ditikam banyak kali di dadanya oleh ahli-ahli senat. Siapa yang pernah baca? Tak salah siapa nama dia? Julius Caesar. Macam mana dia mati? Kena tikam. Siapa yang pernah baca tentang bagaimana ahli senat dalam maksudnya ketika itu membentuk republik, mereka senat, ahli senat ni membunuh Julius Caesar dalam keadaan yang apa? Kita mereka tikam seorang-seorang. Mereka tikam dalam ramai-ramai tu, mereka semua pakat-pakat tikam. So itu yang absyak, maksudnya benda yang sangat dahsyat lah, pembunuhan dahsyat. Kaum Saleh ini pun lebih dahsyat lagi. Mereka bunuh unta tadi dengan datang beramai-ramai, mereka tikam unta itu dengan beramai-ramai dengan pedang mereka. Ini yang lebih detail. Sebab tu kata Imam Ibn Katsir rahimahullah, thumma btadaruha bi asyafihim yuqatti'unaha. Itu dahsyatnya. Dahsyat. Bukan setakat pembunuhan tu pembunuhan biasa, pembunuhan yang kita kata yang sangat dahsyat. Sebab itulah bila mereka melihat, mereka mengetahui hal tersebut, ataupun ketika mereka membunuh unta betina tersebut, maka anak unta tersebut lari. Dan sebab itulah dia mengeluarkan suara 3 kali. Sebab itulah Saleh alaihi salam sebut ini dikatakan atas asbab itu Allah Ta'ala jadikan seakan-akan kita boleh nampak dekat sini waragha 3 mirarin, seakan-akan Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar tangisan seekor anak unta betina yang memohon kepada Tuhannya. Dikatakan waragha 3 mirarin, maknanya apa? Anak unta betina itu merayu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tak faham, tak pernah dia datangkan apa yang dia rayukan. Tetapi sudah tentulah dia makhluk Allah yang ada perasaan. Kalau kita tengok balik kisah Nabi Saleh alaihi salam ni, kalau kita betul-betul faham macam mana ulama ceritakan dalam bentuk macam ni, so kita boleh nampak macam mana Allah Ta'ala dan Nabi SAW dan ulama-ulama yang datang selepas zaman Nabi SAW, ulama Islam kita, bagaimana mereka memperlihatkan kepada kita betapa rahmatnya para Nabi dan Rasul, dan betapa kejamnya penentang-penentang Nabi dan Rasul. Antaranya mereka tidak ada rahmat kepada binatang. Mereka tidak ada rahmat kepada binatang. Kekufuran ini akan menyebabkan kekejaman dan kezaliman hatta kepada binatang.
So kat sini kita boleh dapat faedah kesyirikan, kekufuran, maksiat bukan setakat memberi kesan kepada manusia, bukan setakat memberi kesan kepada manusia, memberi kesan kepada binatang, haiwan, tumbuh-tumbuhan. Sebab itu kata Ibnu Katsir rahimahullah, falihadza qala lahum Salih. Sebab itulah kata Nabi Saleh kepada mereka, tamatta'u fi darikum thalathata ayyam. Bersenang-senanglah kamu di rumah kamu 3 hari. Sebab Nabi Saleh tengok dia orang sonok, bunuh anak unta betina Allah, unta betina Allah. Ay ghairu yaumihim dhalika falam yusaddiquhu aidan fi hadha al-wa'd al-akbar, ataupun fi hadha al-wa'd al-akid. Mereka masih lagi tak mempercayai dan tak membenarkan dan tak tunduk kepada kebenaran yang dibawa oleh Saleh alaihi salam. Bal lamma amsau hammu biqatlihi, yang inilah kita kata lagi dahsyat. Bahkan dahsyatnya kekufuran mereka pada waktu petang setelah mereka membunuh anak unta tersebut, mereka berpesta. Pada waktu petangnya mereka pula bersepakat untuk membunuh Nabi Saleh alaihi salam. Ni kemuncak. Mereka sepakat nak bunuh Nabi Saleh pula. Bal hammu biqatlihi. Sebab tu kata Ibnu Katsir, bal lamma amsu hammu biqatlihi. Bila mereka sampai pada waktu petang, mereka bersepakat pula untuk membunuh Nabi Saleh. Wa aradu fima yaz'umuna an yulhiquhu bin naqah. Sebab tu mereka kata nak supaya lihat nasib Saleh itu seperti mana nasib naqatullah, unta betina tersebut. Ini ada dahsyat kekufuran. Sebab itu kita jangan ambil ringan berkenaan dengan perkara, berkenaan dengan pelanggaran, maksiat. Walau sekecil mana dia akan membawa kepada kekufuran. Tengok, asal hanya nak bunuh unta betina, lalu membawa mereka kepada nak bunuh Nabi Allah, Rasulullah Saleh alaihi salam. Itu kita jangan ringan-ringankan maksiat. Maksiat yang kecil boleh membawa kepada maksiat yang besar. Cuba kita tengok bagaimana jenayah-jenayah pembunuhan yang berlaku. Yang dalam 2-3 tahun yang lepas kita digemparkan dengan satu berita pembunuhan seorang lelaki yang membunuh anak perempuannya sendiri yang baru berusia 4 tahun. Semua orang terkejut. Tapi orang tak pernah nak bincang apa punca. Punca selalunya akan disalahkan pada benda lain. Tetapi kerana meringankan maksiat. Sebelum dia bunuh tu, rupanya dia dengar satu lirik lagu Metallica kalau tak salah, yang menyeru untuk membunuh. Syaitan datang, bisikan, was-was. Rupanya itu antara punca, tapi tak di-highlight kan. Orang kafir mana dia nak highlight kan, dia kata benda tu biasa. Kalau dia dengar lagu tapi menggerakkan. So jangan kita ingat benda yang kecil tak akan bawa kepada benda yang besar. Jangan ringan-ringankan maksiat dan dosa, pelanggaran. Sebab itu kalau kita tengok balik, mereka nak supaya apa yang mereka dakwakan, bahawasanya mereka nak supaya nasib Nabi Saleh alaihi salam supaya jadi seperti apa? Unta betina tersebut. Dan sebab itulah mereka mengatakan apa? Qalu taqasamu. Sebab tu Allah kata qalu taqasamu billahi lanubayyitannahu wa ahlah. Sebab tu mereka bersumpah sesama mereka dengan nama Allah. Wa qalu taqasamu billah. Mereka bersumpah atas nama Allah sesama mereka, menunjukkan mereka ada iman kepada Allah tu daripada iman rububiyah. Tetapi mereka syirik dalam uluhiyah. Taqasamu billahi. Mereka bersumpah dengan nama Allah. Lanubayyitannahu ay lanubayyitanna Salih wa ahlahu ay lanukassibannahu fi darihi ma'a ahlihi falanuqattilannahu thumma lanajhadanna qatlahu wa lanunkiranna dhalika in talabna awliya'uhu bidamih. Mereka kata apa? Kata Imam Ibn Katsir rahimahullah. Mereka kata mereka bersumpah dengan nama Allah sesama mereka
mereka akan biarkan Saleh dan ahli keluarganya di rumah, dan mereka akan datang membawa kabilah, ketua-ketua ataupun wakil-wakil kabilah mereka untuk membunuh Saleh dan ahli keluarganya. Dan jika kabilah Saleh atau orang beriman minta diat daripada mereka disebabkan membunuh Saleh dan ahli keluarganya, maka mereka akan akan menjawab dengan mengatakan sebenarnya semua kami terlibat. So itu ni dia orang fikir sampai tahap, mereka fikir sampai tahap jauh, mereka fikir jauh lah. Maksudnya kalau apa yang mereka lakukan itu akan mendapat tentangan, setelah itu mereka dah siap-siap dah, prepare dah. Walihadza qalu thumma lanaqulanna liwalihi ma syahidna mahlika ahlihi wa inna lasadiqun. Kemudian mereka akan mengatakan mereka akan mengatakan sesungguhnya kami tak menyaksikan, kami tak tahu pun pembunuhan Saleh ahli keluarganya. Wa inna lasadiqun, kami benar-benar tak tahu. Sebab apa? Yang buat ni ramai, kami tak tahu siapa yang bertanggungjawab. So mereka dahsyat mereka punya perancangan. Sebab itu Allah kata dalam Quran, wa makaru makran wa makarna makran wa hum la yash'urun. Wa makaru makran, mereka melakukan tipu daya, merencanakan makar dan tipu daya, melakukan konspirasi. Wa makarna makran, dan kami membalas tipu daya mereka. Wa hum la yash'urun, Allah kata mereka tak sedar, mereka berseronok. Fanzur kaifa kana aqibatu makrihim anna dammarnahum wa qaumahum ajmain. Maka lihatlah bagaimana pengakhiran, bagaimana nasib akibat tipu daya mereka, konspirasi mereka terhadap Nabi Saleh. Anna dammarnahum wa qaumahum ajma'in, sesungguhnya bahawasanya kami memusnahkan mereka dan kaum mereka kesungguhnya. Fatilka buyutuhum khawiyah, fatilka buyutuhum khawiyatan bima zalamu, dan demikianlah itulah rumah-rumah mereka yang kosong, khawiyatan, yang musnah, yang rosak, yang hancur ataupun yang musnah, bima zalamu, disebabkan oleh kezaliman mereka. Dikatakan khawiyatan maknanya kosong. Rumah-rumah mereka itu maknanya tak ada. Maksudnya kita kata rosak. Yang sebelumnya mereka berbangga-bangga, mereka buat rumah mereka itu hebat. Sebab itu dikatakan fatilka buyutuhum khawiyatan. Kata ulama tafsir, khawiyah maknanya apa? Khaliyatan minhum, kosong, laisa fiha minhum ahad, tak ada lepas tu. Allah jadikan sebagai tanda. Inna fi dzalika laayatan liqaumin ya'lamun. Dan demikianlah sesungguhnya hal tersebut benar-benar ada tanda-tanda kekuasaan bagi orang-orang, tanda-tanda yang bagi orang-orang yang mengetahui. Wa anjaynal ladzina amanu wa kanu yattaqun, dan kami telah selamatkan orang-orang beriman dan orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang beriman kepada Saleh dan orang yang bertakwa, yang takutkan azab Allah. Sebab itu kalau kita tengok balik, konspirasi mereka terhadap Nabi Saleh tidak terhenti dekat situ. Mereka pun mengutuskan beberapa orang di kalangan mereka untuk membunuh Nabi Saleh. Beberapa nafar, beberapa kumpulan yang tujuannya untuk melemparkan Saleh dengan batu yang besar. Sebab itu kalau kita tengok balik, pada hari dikatakan sebelum mereka diazab itu, maka Allah Ta'ala telah berikan kepada mereka, kita kata pada awalnya orang yang diutuskan untuk membunuh Nabi Saleh tu, Allah Ta'ala jatuhkan ke atas mereka batu. Orang yang nak bunuh Nabi Saleh tu, Allah jatuhkan batu atas dia, lalu dia binasa. So Allah Ta'ala selamat Nabi dan Rasulnya. Baik, pada hari Khamis ni hari yang pertama An-Nadrah, hari pertama penangguhan. Wa huwa al-yawmil awwal min ayyamin nadrah. Ayyamin nadrah maksudnya hari yang Nabi Saleh kata thalathata ayyam tamatta'u fi darikum thalathata ayyam. 3 hari. Bergembiralah kamu di rumah kamu 3 hari. So hari yang pertama hari Khamis.
Baik, maksudnya pembunuhan tu berlaku pada hari Rabu. Baik. Pada hari Khamis. Baik, hari Khamis, wajah-wajah mereka menjadi kuning. Wujuhuhum musfarrah. Kama anzarahum Salih alaihi salam. Sebagaimana yang telah diberi amaran. Maksudnya dalam riwayat kalau kita tengok Nabi Salih alaihi salam bagi amaran dekat mereka, tanda, mereka minta tanda. Apa tanda? Nabi Salih kata, hari yang pertama wajah kamu akan menjadi kuning. Wajah kamu akan menjadi kuning. Wa wujuhuhum musfarrah. Bila sampai waktu petang, mereka bersorak. Ala qad madha yawm min al-ajal. Tak mati pun, tak ada azab pun. Tengok, masih lagi kufur, masih lagi apa kita kata bersuka-suka, ataupun masih lagi kita kata beranggapan hal tersebut tidak benar. Kemudian pada hari yang kedua, wa huwa yaumul jum'ah wa wujuhuhum muhmarrah. Pada hari yang kedua wajah mereka itu dimerahkan. Sampai pada waktu petang mereka dah tengok wajah mereka jadi merah. Mereka kata, tak ada pun. Dah 2 hari. Tak ada azab pun. Kemudian pada hari yang ketiga, daripada hari Al-Mata', yakni hari mereka bersuka-suka. Sebab dikatakan 3 hari itu mereka memang berpesta. Mereka berpesta dengan maksiat. Menari, dengan minum arak. Sebab mereka dah berjaya bunuh unta betina tersebut. Pada hari yang ketiga, iaitu hari Sabtu, wajah mereka berubah menjadi hitam. Sampai pada waktu petang mereka kata, tak ada pun. Tak mati pun. Hitam je wajah kita tapi tak mati. Ada juga riwayat yang menyebutkan hari yang ketiga tu mereka rancang lagi untuk bunuh Nabi Saleh. Na'udzubillah. Hari yang ketiga, hari yang wajah mereka dah hitam, mereka masih lagi ada perancangan untuk membunuh Nabi Saleh alaihi salam. Betapa dahsyatnya kekufuran mereka. Dan pada waktu pagi hari Ahad, falamma kana sabihatu yaumil ahad, tahannatu wa ta'ahabu wa qa'adu yantaziruna madza yuhillu bihimul adab wan nikal wan niqmah. La yadruna kaifa yuf'alu bihim. Wala ay min ay jihatin ta'tin nada. Hari yang ketiga, mereka menunggu lagi azab, bencana, kemusnahan mereka. Tetapi apa? Mereka, kalau kita tengok balik, mereka hari Ahad tu mereka duduk, siap tunggu lagi, duduk menunggu azab. Dan mereka tak tahu apa yang akan dilakukan oleh Allah ke atas mereka pada pagi waktu tu. Dan waktu matahari terbit, maka muncullah suara daripada langit di atas mereka dan gempa daripada arah bawah mereka. Dan ketika itu roh-roh mereka terkeluar, nyawa mereka melayang, semua gerakan terhenti, suara mereka pun tertunduk dan segala sesuatu menjadi rata. Mereka pun menjadi mayat-mayat yang tidak bernyawa dan tidak bergerak lagi. Dan tidak yang dikatakan oleh ulama, tidak ada seorang pun di kalangan mereka yang tersisa, yang berbaki. Sebab itulah apa Allah Ta'ala sebut dalam Quran, ka'an lam yaghnau fiha, seolah-olah mereka belum pernah duduk di tempat itu. Yakni seakan-akan mereka tak tinggal di tempat itu. Ala inna thamud kafaru rabbahum ala bu'dan li thamud. Ingatlah sesungguhnya kaum Samud itu mengingkari Tuhan mereka, dan ingatlah kebinasaanlah bagi kaum Samud. Sebab tu kalau kita tengok balik, kita akan lihat pada perbahasan yang akan datang bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada sahabat, dan bagaimana Nabi SAW berinteraksi dengan, kita kata, kisah tersebut kerana Nabi SAW lalu dengan para sahabat untuk menuju ke satu ekspedisi peperangan Tabuk. Kita akan lihat dalam perbahasan berikutnya bagaimana Nabi SAW menceritakan kisah ini kepada para sahabat, dan bagaimana Nabi SAW menghayati kisah ini ketika Nabi menceritakan kepada para sahabat, dan bagaimana cara Nabi SAW berinteraksi dengan tempat ataupun penempatan kaum yang diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan bincangkan pada kelas akan datang. Baik, kalau ada soalan, satu soalan kerana kita kekurangan masa. Kalau tak ada,
Baik, insya-Allah kita akan bertemu pada kuliah yang akan datang. Baik, semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keberkatan atas apa yang kita sampaikan, manfaat atas apa yang kita sampaikan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.